Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita kembali semula ke dalam sesi kuliah Maghrib kita setiap Rabu malam Khamis setelah kita bercuti 2 minggu 2 kali. Jadi malam ini kita akan mulakan dengan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya ambil ikut jadual asal semula sebab jadual asal kita 1 dan 3 Al-Halal wal Haram, 2 dan 4 masalah imam dan juga makmum. Jadi ambil balik malam ni malam 3, Rabu dan 3. Kita kembali semula pada asal jadual asal. Nanti dia akan berubah balik. Bila dia jumpa dengan minggu kelima, dia akan jadi berubah balik lah, tak apalah. Jadi nak mula ni kita mula ikut jadual asal dulu, 1, 3 Al-Haram. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita sambung pada malam ini muka surat 307 dari sudut perkahwinan. Masih dalam perbincangan mengenai hal ehwal berkaitan dengan kekeluargaan lah. Kita bincang yang pertama dulu berkaitan dengan al-gharizah. Al-gharizah yakni nafsu. Jadi kita masuk pada tajuk yang baru pada malam ini, masih di bawah perbincangan kekeluargaan dari sudut perkahwinan. Kita bincang dari sudut perkahwinan. Muka surat 307. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tiada kerahiban dalam Islam. Dia punya teks asal dia la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada rahbaniyah, tidak ada kerahiban, tidak ada kepadrian, tidak ada kependitaan dalam Islam yang fokus kepada tak kahwin. Nah, bila sebut padri, bila sebut rahib, jadi mereka tidak berkahwin. Syarat-syarat nak jadi rahib, jadi padri ialah bujang, tidak berkahwin, dan selepas jadi padri pun dia tidak boleh berkahwin. Walaupun ada mazhab dalam Kristian yang ada yang padri itu dia berkahwin sebelum jadi padri, ada juga. Tapi majoritinya yang nak jadi rahib, jadi padri, dia memang tak boleh kahwin lah. Dia mula dia bujang dan dia bujang sampai bila-bila. Yang itu tidak ada dalam Islam, tapi ada dalam agama lain. Nah, la rahbaniyah fil Islam, tidak ada kerahiban, tidak ada kepadrian, tidak ada kependetaan dalam Islam. Baik, Islam berpendirian tidak mengangkat tangan dalam hal naluri seks. Tidak lepas tangan, sehingga seseorang itu boleh melepaskan nafsu syahwatnya dengan bebas tanpa batasan atau sekatan. Dalam masalah seks kita dah belajar, dia tidak lepas. Mana tak boleh dalam Islam ada seks bebas, tidak ada. Nah, dalam agama Islam tidak ada istilah seks bebas. Yang itu ada dalam agama lain yang mereka amalkan, kita tidak kena mengena dengan benar. Tetapi kita ikut dia. Nah, jenis ikut, suka mengikut agama orang lain, suka mengikut cara hidup orang lain. Sedangkan kita sudah ada agama sendiri, kita sudah ada cara hidup Islam itu sendiri. Kita tidak perlu menoleh kepada cara hidup orang lain, agama lain. Nah, kita ada cara hidup kita. Inna dina indallah al-Islam.
Sesungguhnya agama, cara hidup. Agama tu cara hidup, termasuk bab nikah kahwin, masuk bab hubungan seksual. Itu cara hidup manusia. Yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah cara hidup ataupun cara hidup Islam sahaja. Hak lain daripada Islam dia ditolak. Faman ibtawa ghairal islami dina, sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka dia akan ditolak. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati itu pertama, ini dia punya Islam, dia tidak melepaskan, tidak lepas tangan bab seksual, dia menyekat, dia tidak ada seks bebas dalam agama Islam ini. Oleh kerana itu, ajaran Islam mengharamkan perbuatan zina. Zina itulah seks bebas. Maka dia mengharamkan zina. Kita dah baca dah. Dan apa sahaja tingkah laku yang boleh menarik kepada perbuatan zina dan seumpamanya. Muqaddimah zina tu kita dah baca dah dulu. Akan tetapi Islam juga menentang kesemua tuntutan yang berlawanan dengan naluri itu. Islam dia mencipta manusia, dia bagi naluri. Kita dah baca dah naluri gharizah dulu, dia bagi nafsu. Nah, cuma dia akan kontrol nafsu itu dengan cara syarak. Dan dalam masa yang sama, kalau ada yang manusia yang dia naluri dia sekat, naluri nak nikah tu dia sekat, dia tak mau. Dia tak mau menikah. Nah, maka dia sudah lawan naluri yang sebenarnya yang dianjurkan oleh Islam suruh menikah. Nah, menentang kesemua tuntutan yang berlawanan dengan naluri itu. Tuntutan apapun yang melanggar naluri seks yang cuba mematikannya sama sekali. Dia tidak boleh kasih, tidak boleh kasih. Yang boleh kasih ni binatang. Itu pun binatang-binatang yang boleh dimakan sahaja. Contoh nak kasih, Arab panggil khasi, al-khasi. Kita ambil sikit buh kasih. Satu lagi kasih apa? Cik ni Nabi kasih apa? Tembakau kasih. Kasih apa dia kasih? Kasih ni dia potong kemaluan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Untuk mengelakkan binatang tadi, apa dia suka mengawan dengan betina. Bila suka mengawan dia jadi guru. Betinanya dia bukan ada hak, bukan pak orang dia ikut suka dia. Tidak ada syariat pada binatang ni. Dia pergi sana, dia pergi sini, dia pergi sana, pergi sini jadi guru. Jadi binatang hak nak dimakan, kalau guru daging dia kurang, dia nak gemukkan dia kasih. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Binatang tak boleh dimakan, tak boleh dikasih. Kita ulang banyak kali biar kita faham. Kucing tak boleh makan, maka tidak boleh dikasih kucing. Dimandulkan boleh. 150. Kucing saya belah semua saya mandul. 150. Tino. Nak bagi dia tak kena. Biar kita jaga dia tu dah. Tak mau jaga anak dia tak galak. Banyak. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau jantan boleh nak kasih, tapi sebelum dia akil balik. Berapa umur akil balik? Kucing 9 bulan ke atas. Bukan 9 tahun, 9 bulan ke atas. Dia mula nak kerja perempuan, betina, tak boleh. Dia sudah ada nafsu. Sebelum tu lah, dalam 6 bulan ke 7 bulan masa tu kita dah boleh kasih dah. Tujuan dia yang pertama, tak nak bagi dia kencing atau kucing hak lihat tu dia pergi tepi motor cerit, pergi tayar kereta cerit, pergi rumah kita cerit. Dia gatal tu. Nak tahu apa? Tak faham kan? Dia gatal benda tu. Lepas tu dia kencing atau. Jadi kalau kita nak pula kucing, nak bawa masuk dalam rumah, kita boleh kasih syarat dia sebelum dia bernafsu. Kita kasih dia, pergi kasih. Lebih kurang RM150. Nanti kita pula dia takkan kencing atau lah. Sebab kita nak masuk dalam rumah. Dia kencing kat luar tak apa, dia kencing dalam rumah. Itu binatang. Tuan-tuan, manusia boleh kasih. Kita tidak boleh kasih manusia. Sebab kita nak bentuk seseorang yang seperti undertaker, badan besar lah lagi. Tidak boleh kasih dia. Buat cara lain lah. Bukan cara mengkasih manusia. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Oleh yang demikian, Islam sentiasa menyeru manusia supaya berkahwin.
fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka berkahwinlah kamu dengan perempuan-perempuan yang baik. Kamu ada 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum, kalau kamu takut tidak dapat melakukan keadilan, bila isteri lebih daripada 1, fawahidah, maka memadailah dengan 1. Itu Quran. Nanti kita akan jumpa hadis-hadis Nabi. Jadi Islam dia menganjurkan perkahwinan. Tiba-tiba kita hak ngaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak nak nikah. Sudah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, pernikahan adalah satu anjuran daripada agama. Maka kita kena ikutlah apa yang dianjur oleh agama, sebab kita dah pegang agama sebagai agama. Kita dah pegang Islam sebagai agama, maka dianjurkan kita menikah. Kena menikah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, alasan-alasan nanti kita akan bincang kemudian. Ada masa mungkin dia tak boleh menikah, itu kita bincang kemudian. Hak asal, yang asal hukum dia kita dianjurkan berkahwin. Jadi siapa-siapa yang belum berkahwin, bolehlah berkira-kira untuk nak menikah lah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ataupun yang kematian suami, boleh kira juga tu. Dengan tak nikah, dengan tak nikah. Ni bila suami meninggal, saya tak mau menikah lah. Orang masuk 2-3 orang dah tak mau, tolak semua. Sebab apa? Dah janji dulu sehidup semati. Betul tak Nabi? Dah janji dah sehidup semati, tapi tak jadi. Suami mati dulu. Dia tak mau jadi mati sekali. Aksiden satu kereta, 2 mati, tak jadi. Aksiden suami seorang mati dulu. Dia tak mati lagi. Tapi bila orang masuk lepas daripada itu, dia tolak. Dia tolak sebab apa? Dah janji sehidup semati. Mana dia tak nak nikah orang lain? Tak boleh. Itu bukan hidup cara Islam. Lebih-lebih lagi perempuan-perempuan yang masih muda, dia terdedah dengan fitnah yang sangat banyak. Kecuali lah yang suami mati tu umur 80, tak payah nikah dah. Tuan-tuan dan muslimat yang dia dah mati menyusahkan orang, pula kena jaga dia. Ni kita orang muda ni nak elakkan fitnah, sebab perkahwinan ialah nak jaga maruah. Bila janda berhias ni, janda-janda jenis berhias ni, dia fitnah juga banyak. Tengok kedai tu penuh, sebab apa? Kedai makan penuh. Habis kedai makan tu penuh sebab apa? Janda. Masakan tak sedar anak pun. Tapi janda. Jadi orang tak pergi lah. Tak pergi tu siapa? Tu imam. Bukan tak imam sini. Tempat lain lah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati itu, tak boleh. Suami kematian isteri yang kata apa, dia nikah. Tak payah suruh tu. Dan suami kematian isteri tak payah suruh. Kubur belum tumbuh lagi rumput, dia pergi siram hari-hari. Apa tujuan? Untuk tumbuhkan rumput, sebab nak nikah cepat. Sebab bini besar, jangan nikah bang lepas saya mati, kecuali selepas tumbuh rumput. Faham? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tegasnya, tidak boleh seorang muslim itu, tidak boleh, tidak harus. Tidak boleh seorang muslim itu menahan diri daripada berkahwin, sedangkan dia sebenarnya mampu untuk berkahwin. Dia mampu untuk berkahwin, tapi dia tak nak nikah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, hukum nikah ni dia berbagai-bagai. Dia bukan satu hukum macam solat. Solat ni hukum dia satu, wajib. Apa keadaan pun kita mesti solat. Hang sakit ke, hang sihat ke, hang boleh berdiri ke, hang kena tidur ke, apa pun selagi akal masih waras, dia duduk sini, selagi akal masih waras, tidak nyanyuk, maka wajib kita solat sampai kita mati. Satu hukum, wajib. Dia tidak ada masa solat tu jadi harus, tidak ada, tidak akan berubah hukum itu. Kalau puasa dia lain sikit, puasa dia wajib juga, tapi ada masa diharuskan kita berbuka dan kita ganti dengan hari lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini bagi puasa. Dia ada masa, kalau ada uzur syar'i boleh tak puasa, tapi kita qada hari untuk puasa Ramadan lah. Solat tidak ada. Hukum dia satu. Tapi berkahwin dia hukum dia ada sampai 5 lah. Semua tu ada lah. Masa wajib ada, masa sunat ada, masa makruh ada, masa haram ada, masa harus pun ada.
5 hukum dia akan berubah-ubah, tapi hukum asal dia ialah sunat. Sunat dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asal. Nah, sunat ni kalau dia mampu menikah, mampu maksud dia berkeinginan untuk menikah. Dia ada keinginan untuk nikah. Semua orang ada keinginan untuk nikah, kecuali dia ada something wrong pada masalah kemahuan tu lah. Nah, dia mungkin ada orang panggil tak apa nak cukup, tak apa nak cukup, orang panggil 3 suku. Tak mungkin dia tidak ada keinginan itu. Nah, keinginan ni semua lelaki dan perempuan yang waras, akal yang waras, yang sihat, semua ada keinginan itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia ada keinginan itu. Seksual. Dia nak nikah. Dalam masa yang sama dia mampulah nak nikah, sekadar nak nikah, nak bayar, nak tanggung isteri dan anak-anak yang bakal lahir, dia mampu. Walaupun kerja kilang pun dia mampu, walaupun dia kerja gaji tak mahal mana, tapi dia mampulah. Takkan nak tanggung tak lebah, tak ada masalah. Nak hidup bermewah memang tak boleh lah, tapi untuk menanggung nafkah, sebab nafkah tidak ada hak, ikut kemampuan suami. Mampu ingin untuk berkahwin, dia ada kemampuan di segi nak ada kerja lah, fikir ada kerja lah, tuan-tuan. Walaupun kerja tu jenis bukan jenis yang makan gaji, nah. Dia kadang-kadang ada banyak orang, kadang-kadang tak ada, macam tu. Tapi tak apa, dia boleh nikah, dia boleh untuk nak bagi nafkah. Dalam masa yang sama dia boleh merasakan, dia boleh menjaga diri dia daripada berlaku zina. Dia nak berkahwin, dia mampu. Dalam masa yang sama dia boleh kontrol diri daripada zina. Ni hukum dia sunat. Dan hukum dia sunat dia menikah. Sebab apa? Sebab dia boleh kontrol diri daripada zina. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau dia ingin berkahwin, ada kemampuan untuk berkahwin, untuk nafkah, dan dia rasa tak mampu nak tanggung lah ni. Dengan suasana kehidupan masyarakat hari ni, keluar ke pasar tengok, tak boleh, dia tak boleh tengok perempuan dah. Dia jadi wrong. Nah, takut-takut kita kan anak Pak Haji mana naya. Enggak. Nah, tu dia rasa dia tak mampu dah nak kontrol dia punya seksual dia punya keinginan dia. Masa ni hukum dia wajib dia menikah. Tuan-tuan, kita muslimat yang dia, kalau tak menikah hukum dia haram dan berdosa, sebab dia boleh bila-bila masa sahaja jatuh dalam maksiat zina. Baik, tuan-tuan, kita muslimat yang dirahmati, tapi kalau dia berkeinginan untuk berkahwin tapi tak mampu, ni banyak juga nikah semua tanya siapa pun nak nikah, tapi itulah Ustaz, ada kerja. Saya pun jadi tak apa nak yakin, takut saya menikah nanti naya anak orang tu bini saya lah Ustaz. Oh, jadi begitu. Masa tu kau dia makruh dia menikah. Makruh nikah ni Nabi kata fa'alaihi bisiyam, maka dia hendaklah berpuasa. Sebab puasa boleh menurunkan nafsu seks yang kita dah baca sebelum daripada ini. Nah, dia dah makruh nikah tu sebab dia rasa tak mampu. Kalau dia menikah dengan tujuan untuk menzalimi pasangan dia, nikah dengan tujuan untuk menzalimi isteri dia, nak jadi isteri dia sebagai pelacur, jadi tipah tertipu. Tengok tipah tertipu. Nak tak tengok balik cari YouTube. Gerak khas, tajuk dia tipah tertipu. Menikah dengan tujuan untuk jadikan isteri itu sebagai, dimasukkan ke pusat pelacuran. Itu tujuan menikah, menzalimi. Ataupun tujuan untuk nak menzalimi, nak wasakkan tubuh dia, itu haram dia menikah. Dia akan berpindah-pindah dalam hukum itu. Nah, hukum nikah ni tidak satu hukum, dia akan ubah-ubah, tapi hukum asal dia adalah sunat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia tidak boleh seorang muslim itu menahan diri daripada berkahwin sedangkan dia sememangnya mampu untuk berkahwin, ataupun dengan mendakwa dirinya hanya menumpukan sepenuh masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah ni payah. Dia nak beribadah tu banyak gangguan lah. Banyak gangguan. Jadi nak baca Quran, kadang tu bini tu buat kerja ni. Berhenti tak boleh nak baca, nak bangun qiyam mulai pun jadi masalah. Jadi dia rasa nak beribadah tu macam ada sekatan, ada halangan bila ada bini. Maka dia tak nak nikah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tidak boleh.
Nanti kita akan baca hadis dan kita akan hurai di sana. Ataupun dengan mendakwa dirinya hanya menumpukan sepenuh masa untuk kepada Allah, atau ingin hidup membujang untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada juga tadi. Atau untuk hidup seperti rahib atau padri kerana ingin membelakangi semua tuntutan keduniaan. Tolak dunia tu. Dunia ni apa dia? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tu dunia. Perempuan, anak-anak, emas, perak, kenderaan, binatang ternakan, kemudian ladang-ladang tanaman. 7. Itulah dunia. Hak paling besar sekali, hak nombor 1. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa. Allah letak perempuan tu dunia hak nombor 1. Tuan-tuan ibu-ibu muslimat yang dirahmati, sebab tu siapa-siapa hidup dia yang dia hidup dia cukup kaya, sempurna. Dia nak apa pun semua dah. Gaji dia mahal, duit dia banyak, jutawan lagi. Tapi satu dia tak ada bini, hidup dia tidak akan sempurna. Tu Nabi. Tanya, hang tak ada apa? Hang tak ada rasa apa? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kaya dah. Rumah 3 tingkat. Tingkat kedua tu ada kolam mandi. Kereta 5 biji. Hak dia seorang. Hak sewa tak dia orang tu. Tuan-tuan, ladang sana, ladang sini, macam-macam ada. Nikah dah, tak ada apa. Hidup macam tidak seperti hidup. Sebab tu perempuan tu penting. Sebab tu Allah nombor 1. Orang sebut di sebalik kejayaan seorang lelaki mesti ada perempuan di belakang. Nah, itu kata-kata Allah. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang cerita dia, kalau tolak perempuan ni seolah-olah menolak dunia seluruhnya. Nah, dunia ada ni dengan kenderaan, dengan harta yang banyak, dengan pangkat, semua tu tidak akan jadi sempurna jika dia tidak ada perempuan sebagai isteri. Baik. Nabi SAW menarik perhatian sebahagian para sahabatnya yang menampakkan kecenderungan kepada hidup kerahiban. Bila nampak ada sahabat zaman Nabi lagi, ada sahabat-sahabat dah nampak dia cenderung kepada nak hidup secara bersendiri. Dia tak nak nikah. Nak hidup secara kerahiban ini, kepadrian ini, iaitu ingin meninggalkan perkahwinan. Sama sekali tak mau nikah tu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam segera mengisytiharkan sikap sedemikian umpama penyelewengan dari dasar Islam dan membelakangi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah menolak pemikiran yang dianuti oleh pendeta Nasrani daripada diserapinya oleh generasi Islam. Nabi tak nak pemahaman pendeta rahib ini masuk dalam pemikiran umat Islam. Baik, tengok hadis Abi Qilabah meriwayatkan. Arada unasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yarfudu ad-dunya wa yatrukun nisa wa yatarahhabu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghallaqa fihim al-maqala. Summa qala innama halaka man kana qablakum bit-tashdid shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim faulaika baqayahum fil adyar was-sawami' fa'budullaha wa la tusyriku bih wa hujju wa'tamiru wastaqimu yastaqim bikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beberapa orang sahabat Rasulullah SAW ingin menjauhkan diri daripada hal keduniaan dan meninggalkan wanita, iaitu tidak mahu berkahwin dan mempergauli wanita, serta ingin terus hidup membujang. Lalu baginda SAW menasihatkan mereka dengan nada marah. Nabi marah. Nah, cara dia nasihat tu cara macam marah. Sebab tidak berkahwin sudah melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW. Sabdanya, sesungguhnya golongan yang terdahulu dari kamu telah binasa dengan mereka yang suka memberatkan diri mereka. Memberatkan diri artinya menyusahkan diri. Benar Islam tak susah, dia yang menyusahkan diri sendiri. Contoh dalam bab ibadah ni, bab nikah. Contoh dalam bab ibadah,
Islam sunatkan saja kita qiyamul lail. Dan kita solatlah berapa banyak yang kita mampu solat. Kalau tahajud tu 2 bagi salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam. Tidak ada had pada tahajud. Kita boleh buat berapa saja kita nak buat, 2 bagi salam, 2 bagi salam. Tiba-tiba dia sendiri yang menyusahkan diri, dia menetapkan dia kena solat 100 rakaat semalam contoh. 20 pun dah melilau. Nak solat 100, 2 bagi salam, 2 bagi salam tu. Nah, macam kira 50 kali bagi salam. Dia sendiri yang menyusahkan diri dia. Islam tak suruh gitu. Islam suruh tahajud sahaja takat mana mampu buat. Ittaqullaha mastata'tum. Kamu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sekadar kamu mampu. Makna kalau mampu buat 2, buat 2, mampu buat 4, buat 4. Sikit-sikit sudah. Dia tidak membosankan kita. Kita boleh buat selalu buat sikit-sikit ni. Ni kita menyusahkan letak 100 rakaat semalam, 100 rakaat semalam. Berapa lama hang boleh bertahan? Maka mereka menyusahkan diri mereka sendiri. Islam tak suruh macam tu. Dia pergi pandai-pandai buat, bagi jadi macam tu. Itu maksud syaddadu. Menyusahkan diri sendiri. Nah, syaddadu ala anfusihim. Fasyaddadallahu alaihim. Baik, suka memberatkan diri mereka. Sisa-sisa orang ini masih ada lagi, iaitu mereka yang tinggal di gereja dan biara. Ini apa tadi? Oleh kerana itu, kamu hendaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempersekutukan dia dengan yang lain. Kerjakanlah haji dan umrah serta perbetulkanlah diri kamu. Nescaya Allah Subhanahu wa taala juga bersikap lurus dengan kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita solat, kita puasa, kita haji, kita zakat dan sebagainya. Tapi ada benda lain lagi yang kita perlu perbetulkan. Dan banyak lagi benda lain yang perlu kita perbetulkan dalam kehidupan. Sebab Islam itu bukan solat saja. Islam itu bukan haji saja. Islam itu bukan zakat saja. Islam itu bukan Quran saja. Banyak lagi dalam kehidupan yang kita perlu menghayatinya dan kita perlu perbaikinya. Nah, termasuklah dalam urusan perkahwinan ni. Jadi sia-sialah kalau kita solat, kalau kita puasa, tiba-tiba kita tak nak nikah sedangkan kita mampu untuk menikah. Nah, jadi tidak sempurna. Perbetulkan diri kita. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya perawi tersebut menyambung. Kemudian turunlah ayat yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Surahul Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kamu. Nikah tu halal. Nah, nikah tu halal. Jadi bila kita tak nak nikah, seolah-olah kita mengharamkan benda yang halal. Dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Baik, sebuah riwayat daripada Mujahid, katanya ada setengah para sahabat, di antaranya ialah Uthman bin Maz'un dan Abdullah ibn Amru, yang mahu hidup membujang dan sanggup berkemdiri. Berkemdiri ini macam kasih lah, iaitu memotong buah zakatnya. Kemudian memakai pakaian buni dalam rupa hendak meninggalkan semua jenis bentuk keduniaan. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di atas dan juga firman yang lain. Boleh potong buah zakat. Nah, taati. Nah, apa yang dah berlaku 12 tahun yang lepas, kita baca pun kita sedih. Nah, berlaku masa berkhatan di satu klinik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, doktor memotong kepala zakat. Bersunat tu silat kerana potong kepala zakat 12 tahun yang lampau. Masa tu budak tu umur dia 10 tahun. Sekarang umur dia 22 tahun. Dia tidak mati, tuan-tuan. Kepala tak ada. Nah, kepala bila terputus, dia pula tak letak dalam peti ais kepala Allah. Saya masih tengok ayah saya masa anak nakal saya, dia terputus jari, ambil cepat-cepat pergi sambung, dia lekat balik. Nah, dia lekat balik, tuan-tuan. Jadi benda tu dia pun tak jadi wasak. Bila wasak nak sambung balik tak boleh.
Jadi sudah 12 tahun budak tu tidak ada kepala zakar. Bayangkan dia hidup yang ceria dulu, tiba-tiba mak dia kata jadi pemalu, jadi hidup tidak ada keyakinan diri. Dia mengaji juga sampai 3 kali 5, lepas tu tak tahfiz. Masa mengaji dalam kelas pun dia hidup menyendiri. Dia macam dia rasa tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, mereka tutup 3.1 juta. Tapi hatakat ni bayar baru 90 ribu. Tidak memadai. Nah, dia hilang satu benda yang sangat berharga dalam kehidupan dia. Yang tu bagi hak tak ada. Nah, hak kita hak ada ni nikah. Terima kasih. Tambah tu ingat tu channel ni tambah tambah. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tu mana taatilah anak kita. Kasih tu taati. Baik, tapi itu terputus kepala, yang ni kasih dia benda lain. Nah, dia buat benda lain. Baik, kemudian memakai pakaian duni. Mana dia nak tolak, tak nak berkahwin, tak nak nikah, tolak perempuan ni. Zaman Nabi itu, tengok hadis. Riwayat menyatakan dalam Sahih Bukhari, iaitu anna rahtan minas sahabah zahabu ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna azwajahu an ibadatihi falamma akhbaru biha كأنهم تقالوها أي يعتبروها قليلة ثم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر فلا أفطر وقال الثاني وأنا أقول الليل فلا أنام وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم خطأهم وعوج طريقهم وقال لهم إنما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال sallallahu alaihi wasallam. Baca macam tu saya bagi 20 markah. Nah, kita lah ni KSSM untuk Pai Pendidikan Islam. Begitu tuan-tuan lah. Tuan-tuan ada anak hati dan 3 atau 4 atau 5. Alah ni KSSM kita ada UTQH, kita ada ujian tilawah Quran dan hadis. Kertas 2 macam Syafawi lisan. Nah, kertas 1 je bertulis. Dari lisan tu ada 3 bahagian. Bahagian pertama tilawah Quran, bahagian kedua ayat hafazat, bahagian ketiga bacaan hadis. Kalau dia markah dia 20 bacaan hadis. Kalau baca macam saya baca tadi, dia kita bagi 20. Kena baca bagi lancar, betul dia punya makhraj dan sebagainya. Kita duduk latih budak-budak, budak-budak saya tak ada masalah. Mereka hafal Quran, tidak ada masalah pada makhraj mereka. Baca mereka insya-Allah, cuma nak ajak bagi lancar baca. Ni kalau bagi Cik Nasir baca, mampukah? Nah, nak nikah baca hadis dulu. Cik Iman kata baca hadis dulu. Sudah. Lepas ni kita buat. Sebab di sekolah kita ada bacaan hadis. Lepas ni kita suruh baca. Kalau aku jadi imam, aku suruh baca. Nah, baca Quran dulu, baca hadis. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita kena biasakan baca hak Arab ni bagi lancar, tuan-tuan. Nah, kita hak Melayu ni, kita punya Arab kita bagus. Jangan kita bila jumpa Arab baca makna, jumpa Arab baca makna, jumpa Arab baca makna. Ada kitab tak tulis Arab tu, buh makna tu. Lagi bahaya, lagi tak erti kita membaca. Nah, jangan lari. Tuan-tuan jangan lari lompat di makna. Baca, gagah baca. Cuma waktu khutbah Jumaat jangan baca. Kalau tuan-tuan rasa baca khutbah, kalau tuan-tuan tidak lancar bahasa Arab, jangan baca hadis, jangan baca Quran. Baca dia punya makna sudah. Nah, ayat Quran tu baca satu ayat saja sudah untuk jadi rukun. Hak lain tu ada ayat Quran tu saya baca maksudnya ialah jangan baca kalau salah. Nah, ni bahaya. Banyak dia baca hadis tapi lekat baca baris tak tu. Dia bahaya sebab Nabi sebut man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang menipu aku secara sengaja, sila sediakan satu kerusi dalam api neraka. Di antara dikira menipu Nabi ialah kita baca baris tak tu. Nabi baca anna rahtan minas sahabati, kita baca minas sahabata. Kita sudah mengubah. Nabi sebut ti, kita sebut ta. Itu termasuk juga. Sebab tu jangan baca baris tak tu. Nah,
Takut termasuklah hadis tadi. Di hadis dia menipu Nabi. Nabi baca bunyi lagu lain, baca bunyi lagu lain. Yang baca lah, saya nasihatkan yang baca. Yang tidak lancar baca, jangan baca waktu khutbah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tengok maksud dia. Ada sekumpulan sahabat Nabi SAW mengunjungi rumah Nabi untuk bertanyakan isteri baginda SAW tentang ibadahnya. Jadi tentang ibadah, nak tahu hak lebih selain daripada hak masjid. Masjid mereka tengok, Nabi mereka tahu lah, hak di rumah mereka tak tahu. Maka nak tahu apa yang Nabi buat ibadah, apa Nabi buat di rumah, kena tanya isteri dia lah. Dan sebab isteri lebih tahu lah apa dilakukan oleh suami dia. Sahabat-sahabat dia tahu hak kat luar. Kita nampak di luar sahaja, di pejabat, di tempat makan dan sebagainya. Tapi hak di rumah kita tak tahu dia buat apa. Nah, hanya isteri, pasangan dia saja tahu apa dia buat. Jadi sahabat-sahabat ni pergi jumpa isteri Nabi. Cakap balik pintu lah, contohnya yang duk nampak dia masuk dalam rumah dia dah. Isteri Nabi dengan sahabat balik pintu cakap. Tidak. Nah, okey. Apabila mereka diberitahu tentang ibadat baginda sallallahu alaihi wasallam, bila isteri Nabi begitu gini sahabat ibadat Nabi di rumah. Nabi ni kalau qiyamul lail sampai muka akhir. Aisyah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir Ramadan dia mencari Lailatul Qadar. Dan dia melakukan qiyamul lail sehingga bengkok kaki makna berdiri lama. Kita tak pernah bengkok kaki kerana solat. Bengkok kaki sepak tunggu ada. Bengkok kaki main bola banyak tahu. Dan tak ada yang bengkok kaki itu kerana berdiri solat. Siapa boleh buat ibadah macam Nabi buat? Di masjid Nabi tak itu, tak boleh. Nabi tak lagi. Tak sujud lama Nabi tak lagi. Kalau kita dah jadi imam dan sebagainya, dia ada cara dia lah. Takut menyusah kawan belakang kita. Tapi di rumah sekali nak sujud. Sujud daripada pukul 3 pagi sampai pukul 5 tak apa. Nabi beri itu lama. Baca habis sambung. Tak ada siapa berani ikut di belakang kalau jadi imam di masjid. Kalau baca macam tu lah. Ibadah di rumah lain, di masjid lain. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Jadi bila diberitahu ibadah Nabi di rumah macam tu, mereka beranggapan ibadah yang mereka kerjakan selama ini amat sedikit. Jadi rasa sikit ada apa buat. Bila isteri Nabi kita ibadah Nabi gini, rasa sikit sangat hak kita buat ni. Macam tu. Baik, kemudian mereka berkata, jadi bila dah rasa sikit macam tu, dia nak bagi banyak lah. Tapi nak bagi banyak pun dia kena ikut syariat. Bila tak ikut syariat tak jadi. Maka berkatalah salah seorang di dalam mereka, mana boleh kita mengukur diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya yang lepas dan yang akan datang. Jadi dahlah Nabi kerja amalan dia banyak, dia dah confirm masuk syurga, amalan pula banyak. Kita ni tak tahu syurga kenapa, amalan pula sikit, tak boleh jadi ya. Kena banyak. Baik. Maka salah seorang dari kalangan mereka berkata, aku akan berpuasa sepanjang masa. Puasa ad-dahra, puasa setiap hari itu puasa. Malam makan, puasa siang malam makan, puasa siang malam makan. Hari-hari dia nak puasa, hari-hari tak nak buka langsung. Nama siyamud dahri, puasa selama-lamanya. Iaitu secara terus menerus dan tidak akan berbuka sama sekali. Itu salah seorang sahabat. Sahabat yang kedua pula berkata, aku akan terus bangun pada waktu malam untuk beribadah. Dia mulai tiap-tiap malam tak berhenti. Kedua. Hak pertama dia nak puasa, dia pilih puasa. Mungkin dia pilih puasa. Dia pilih puasa selama-lamanya. Hak kedua mungkin dia jenis boleh bangun malam puasa-puasa. Dia tak apa nak lepas. Dia hak bangun malam, okey. Dia pilih bangun malam. Dia pilih dia mulai selama-lamanya. Takkan berhenti. Tiap-tiap malam sampai mati. Dan tidak akan tidur sama sekali. Sahabat yang ketiga pula berkata, aku akan menyingkir diriku dari wanita. Ini kenal dengan tajuk ni. Menyingkir dari diriku dari wanita. Mana tak nak nikah harum. Dan tidak akan mempergauli mereka sama sekali. Dia memilih jalan masing-masing untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ni, dia memilih untuk tidak berkahwin dengan tujuan tumpu dan fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila berita ini sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Baginda sallallahu alaihi wasallam segera menerangkan kepada mereka tentang kekeliruan. Mereka nak ibadah tu bagus, tapi keliru cara ibadah. Nah, sebab tu kita kena ngaji macam mana cara beribadah supaya kita tak salah dan tak keliru untuk beribadah ni. Baik, kekeliruan yang dialaminya serta ketidaksempurnaan pemikirannya. Tak sempurna fikir hidup. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, sesungguhnya aku ini ialah orang yang paling mengenali akan Allah Subhanahu wa taala. Nak banding kamu dengan aku, siapa lebih kenal Allah aku? Nah, awwaluddin ma'rifatullah. Nabi lah orang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahulah cara mana kenal. Dan yang paling takut kepada dia, paling takut kepada Allah pun Nabi je. Kita tak mana takut. Akan tetapi aku bangun malam dan aku tidur. Nabi kata aku kiam mulai. Ada masa aku tidur. Hang siapa nak kiam mulai tak tiap malam? Aku paling kenal Tuhan, paling takut kepada Allah pun ada masa aku tidur. Hang siapa? Contohlah. Nah, macam tu sindiran. Kamu ni siapa? Aku yang paling takut, paling kenal Tuhan pun aku kiam mulai. Ada masa aku tidur. Jadi amalan kamu nak buat tu keliru sebenarnya. Baik, aku berpuasa dan aku berbuka. Nabi dia puasa, dia buka, dia puasa, dia buka. Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Puasa Nabi Daud. Nah, Nabi Daud puasa jenis tu. Puasa, buka, puasa, buka, puasa, buka. Siapa nak mengamalkan puasa Nabi Daud, maka dia tak akan ada Isnin dan Khamis. Dia akan jadi yang ada masa tak ada Isnin ataupun tak ada Khamis. Contoh dia puasa hari Isnin. Hari Selasa buka. Puasa hari Rabu, hari Khamis buka. Hari Khamis buka. Nah, kalau dia puasa mula puasa hari Khamis. Kemudian hari Jumaat dia buka. Sabtu dia puasa. Nah, Ahad dia buka, Isnin dia puasa. Lepas tu Selasa dia buka, Rabu dia puasa, Khamis buka. Jadi tidak akan ada berturut-turut Isnin yang Khamis. Dia akan jadi macam itulah. Sesiapa yang memilih untuk berpuasa, puasa jenis puasa Nabi Daud. Siapa yang amalkan Isnin Khamis, dia akan dapat Isnin Khamis sentiasa lah. Setiap minggu dia akan dapat Isnin Khamis. Tapi yang nak amalkan puasa Nabi Daud, dia tak akan dapat penuh Isnin Khamis setiap minggu. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Nabi gitu, Nabi puasa, Nabi buka. Kamu siapa yang nak puasa selama-lamanya? Nah, kamu siapa? Tapi perbahasan dia panjanglah. Saya tidak akan panjang ke perbahasan. Sebab ada dalam kalangan kita yang buat benda macam tu. Tahap dia lain, taraf dia lain. Nah, itu cerita lain. Dan aku juga mempergauli isteri-isteriku. Ingatlah, sesiapa yang benci sunnah dan caraku, maka dia bukanlah dari golonganku. Faman raghiba an sunnati, sesiapa yang benci dengan sunnah, tak suka dengan sunnah aku, cara hidup aku, falaisa minni, maka dia bukan dalam kalanganku. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, yang pertama sekali, kita nak hurai hak tiga-tiga ni tak ada masalah. Masa kita pun dah nak habis. Kita ambil hak nombor 3 apa? Hak 3 tu dia ambil jalan tak nak berkahwin, menyingkirkan perempuan dalam hidup dia dengan tujuan nak fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ini gitu. Dia siap buat alasan lagi, saya tak nak nikah. Sebab apa? Ramai ulama tak nikah. Ramai tak. Ulama-ulama besar yang tidak nikah. Di antara mereka adalah Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi tak nikah. Imam Al-Qurtubi tidak nikah. Imam As-Suyuti tak nikah. Ni semua ni besar, nama-nama besar. Siapa tidak kenal dengan Nawawi? Nah, ulama yang paling besar, yang paling hebat, yang paling masyhur dalam mazhab syar'i, Imam Nawawi. Imam Qurtubi, siapa tak kenal Imam Qurtubi? Siapa baca tafsir Al-Qurtubi, orang kenal dia. Tafsir yang besar dalam Islam, tafsir Qurtubi. Siapa tak kenal Qurtubi? As-Suyuti, cukup hebat orang Mesir, mempunyai ilmu yang berbagai. Nah, pakar dalam ilmu tafsir, pakar dalam ilmu hadis, dan pakar dalam ilmu bahasa Arab. Baik, ni depa ni ulama besar tak nikah. Ni ulama tak nikah, takkan kami tak nikah. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam kehidupan kita ialah Quran dan Sunnah. Amalan-amalan ulama ada yang dia ada khusus untuk dia. Yang kita tak boleh nak ikut dia. Kita nak ikut asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Sesiapa yang tak nak ikut sunnah aku, bukan dalam kalangan aku. Lepas tu ulama tak nikah, dia ada sebab. Dia ada alasan. Imam Nawawi mati umur 45. Tapi dia menghabiskan umur dia
untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tengok dia tulis kitab dia banyak mana. Tulis kitab macam dia tulis tu bukan padan dengan umur 45. Nah, 80 tahun belum pasti dia tulis kitab banyak macam dia. Mana dia menghabiskan diri dia, umur dia untuk agama. Itu cerita lain. Kamu nak buat macam tu, jadi ulama. Tak apa. Kalau kamu nak ikut cara Imam Nawawi, nak ikut cara Imam Qurtubi, nak ikut cara Imam Suyuti, kamu jadi ulama macam mereka juga. Tak apa. Nah, ni berulat dalam semua. Betul tak sih? Ulat dalam semua nak ikut ulama macam tu. Tak boleh hanya ikut Nabi. Sebab Nabi kata fa'ana rawiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang benci, tak suka dengan sunnah aku, dia antara sunnah Nabi hak nikah dia sebut di hujung di bab nikah. Nah, maka dia bukan dalam golongan aku. Bukan maksud dia dikafir tidak. Nak baca hadis dengan suka-suka hati. Ini Nabi sebut bukan daripada golongan umat dia. Kerana Nabi tak ngaku umat ni. Nanti kamu di kiamat esok nak ikut Nabi mana? Oh, sudah aja nasib. Ya, sini ikut Nabi mana? Bukan macam tu maksud dia. Kita tetap umat Nabi Muhammad. Nah, maksud bukan daripada golongan aku, artinya bukan cara hidup sunnah aku macam tu. Tak nikah tu, nah, bukan sunnah aku macam tu. Jadi makna kamu sudah hidup bukan di atas sunnah, kamu dah tergelincir daripada sunnah. Maka eloknya kamu bernikah bagi yang mampu lah, yang berkeinginan yang mampu. Kalau dia tak mampu, itu cerita lain. Nah, baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian macam tu. Baik, Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu berkata, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Maz'un at-tabattul walau azina lahu la tasayna. Maksudnya Rasulullah SAW menentang cita-cita Utsman bin Maz'un hendak hidup dalam keadaan membujang. Nabi tak lagi sahabat tu. Dan sekiranya baginda SAW membenarkan hidup seumpama itu, nanti kita akan berkasih. Mana kita akan kasih kita ni, maka tak nikah semua. Nabi tak benarkan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi yang lain pun lebih kurang lah tuan-tuan. Hadis-hadis yang ada tu dia bagi banyak. Saya bincang pun sudah madai lah saya rasa. Dan kita skip lah yang tu. Yang ada 3 hadis tu saya skip. Kita akan sambung nanti 2 minggu lagi. Melihat tunang wanita. Hukum bila dah nikah nak tunang tu. Nah, jadi apa hukum kita melihat bakal tunang kita sebelum kita menikah. InsyaAllah kita akan bahas minggu depan. 2 minggu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.